Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Bibir tersenyum, mais bicara. Assalamualaikum untuk semua. Nama diberi Nur Naili Batisha Pita Azlin, pelajar tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang. Saya merupakan wartawan TVPSS di sekolah saya. Penglibatan saya di sekolah tidaklah terhad dalam bidang akademik, malah saya juga aktif melibatkan diri dalam bidang kokurikulum. Sebagai contoh, saya telah terlibat dalam salah satu program badan beruniform Pandu Puteri Tunas pada peringkat kebangsaan, iaitu Projek Supernama Flora dan Faunaku sempena program Pandu Puteri Tunas Malaysia Connect secara dalam talian peringkat kebangsaan. Selain daripada itu, saya juga telah terlibat dalam pertandingan poster digital dan video merdeka sempena program Pandu Puteri Tunas Malaysia Connect secara dalam talian peringkat cawangan negeri Johor. Hari ini, saya ingin kongsikan kepada anda semua tentang buku saya, iaitu buku Jihan Yang Baik Hati karya Alim Akhir Taraim Mustafa. Buku ini telah diterbitkan oleh PTS1 Sendirian Berhad pada tahun 2012. Buku ini mempunyai 125 muka surat dan penceritaannya dibahagikan kepada 4 bab. Pada pendapat saya, buku ini sesuai untuk dibaca oleh murid-murid sekolah rendah kerana gaya bahasa yang digunakan amat mudah difahami di samping jalan ceritanya yang menarik. Buku Jihan Yang Baik Hati ini menceritakan tentang seorang puteri yang gemar membuat kebaikan. Sifat-sifat baik Puteri Jihan menjadikan dia seorang puteri yang begitu disayangi. Sifat kepimpinan Puteri Jihan jelas dilihat ketika beliau mendidik ketua pelayan istananya, iaitu Yumna, yang pada mulanya amat kasar dengan pelayan istana lain. Perubahan sikap Yumna daripada seorang yang kasar kepada seorang yang lemah lembut amat disenangi oleh pelayan istana lain. Yumna amat berterima kasih kepada Puteri Jihan. Selain itu, Puteri Jihan juga terkenal dengan sikapnya yang suka memaafkan orang lain. Kejadian seorang pemuda, iaitu Huda, yang cuba mencuri pinggan emas di istana amat memberikan kesan kepada saya. Hal ini kerana Puteri Jihan telah bertindak untuk tidak terus menghukum Huda, tetapi menyiasat terlebih dahulu punca pemuda itu berbuat demikian. Akhirnya, Huda diterima untuk bekerja di istana demi menyarah bapanya yang sakit. Puteri Jihan juga seorang yang sangat bertanggungjawab. Ketika bapa saudaranya menghantar Alif, sepupunya, ke istana, Puteri Jihan telah menawarkan dirinya untuk menjaga Alif. Puteri Jihan telah membawa Alif keluar bersesar ke pekan. Di sepanjang perjalanan, Alif telah menunjukkan sifat dirinya yang angkuh dan sombong terhadap masyarakat. Alif berasa bangga kerana dia berasal daripada kerabat diraja. Namun, Puteri Jihan telah menyedarkan Alif bahawa pangkat dan darjat itu tidak penting. Apa yang lebih penting adalah sikap saling menyayangi antara satu sama lain. Pada bab terakhir dalam buku ini, penulis sekali lagi telah menonjolkan sisi mulia Puteri Jihan sebagai seorang yang beriman kepada Allah SWT. Ianya dapat dilihat apabila Puteri Jihan dan sahabatnya Puteri Najlah telah menyertai sebuah pertandingan gubahan bunga. Sewaktu menanti keputusan pertandingan itu, pelbagai dugaan telah dilalui oleh mereka. Ini membuatkan Puteri Najlah berputus harapan dan mempersoalkan ujian yang menipanya. Puteri Jihan berkali-kali mengingatkan Puteri Najlah agar bertawakal dan terus berdoa kerana mereka telah berusaha sehabis baik untuk pertandingan gubahan itu. Akhirnya, berkat usaha dan tawakal, mereka memenangi pertandingan tersebut dan Puteri Najlah juga lebih memahami maksud tawakal yang sebenar. Kawan-kawan, pengajaran yang boleh kita peroleh daripada buku Jihan Yang Baik Hati inilah kita
perlu menanamkan sifat mahmudah dalam diri, bertepatan dengan akhlak dan peribadi yang patut ada pada diri kita sebagai umat Islam. Seterusnya, saya ingin berkongsi pendapat saya tentang topik yang saya pilih, iaitu adakah membaca komik boleh menjadikan anda lebih bijak? Pada pandangan saya, ya. Hal ini kerana pada zaman sekarang, pengisian yang terdapat dalam sesebuah komik tidaklah begitu ekstrim seperti dahulu, di mana banyak unsur-unsur negatif seperti keganasan dan soal moral daripada aspek seni lukisannya, tema maupun isi cerita. Kini, terdapat banyak garis panduan yang perlu dipatuhi oleh pengkarya untuk menghasilkan komik, khususnya di negara kita. Menurut artikel 10 Benefits of Reading Comics Handout oleh Jannah, antara faedah membaca komik adalah: yang pertama, dapat memupuk minat membaca. Yang kedua, boleh menambahkan perbendaharaan kata. Yang ketiga, ia juga dapat mengurangkan kebergantungan terhadap gadget. Dan faedah yang terakhir ialah dapat meningkatkan daya kreativiti pembaca. Elemen-elemen moral dan positif yang terdapat dalam komik-komik pada masa kini jelas menjurus kepada bentuk pendidikan dan informasi yang berguna. Lebih menarik lagi, ianya disampaikan dengan cara lebih santai dan bersahaja. Secara tidak langsung, ilmu dan nilai yang cuba disampaikan akan dapat diterima dengan lebih mudah. Sekian, terima kasih.